Sekali lagi kita berjumpa dalam sesi taklimat mengenai kedudukan pandemik COVID semasa di Sabah. Dan saya ingin membaca laporan kita pada hari ini, 2 hari bulan Desember 2020. Berdasarkan laporan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, jumlah kes baru Cili termasuk dalam minum. Laporan jangkitan COVID-19 bagi negeri Sabah pada hari ini 2 hari bulan Desember 2020. Berdasarkan laporan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, jumlah kes baru COVID pada hari ini adalah sebanyak 229, menjadikan jumlah kumulatif 29.267 kes. Pada hari ini juga 2 kes kematian dilaporkan di daerah Kota Kinabalu. Jadi bagi pihak semua kaki tangan dan pegawai di Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan COVID Negeri Sabah, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi takziah kepada keluarga yang ditinggalkan. Pada hari ini juga 260 pesakit telah sembuh dan telah dibenarkan untuk meninggalkan hospital. Ini bermakna dari secara kumulatifnya 26.233 orang telah pun sembuh dan telah pun meninggalkan ataupun telah pun kembali ke rumah masing-masing. Ini bermakna 2.219 pesakit masih menerima rawatan, yakni 597 orang di hospital dan 1.622 orang di PKRC. Bilangan pesakit COVID yang dimasukkan di ICU ialah 58 orang, di mana 12 orang daripada jumlah itu memerlukan alat bantuan pernafasan atau ventilator. Saya baca kes jangkitan COVID hari ini mengikut daerah. Lahadatu 56, Kota Kinabalu 55, dan seperti mana yang saya nyatakan tadi dengan 2 kematian. Tuaran 27, Sendakan 26, Tawau 22, Pinampang 9, Sempurna 7, Kota Belud 5, Kudat juga 5, Putatan 4, Pitas 3, Papar 2, Beaufort juga 2, Ranau 2, Beluran dan Keningau masing-masing 1, begitu juga Tongod dan Kunak juga masing-masing 1 kes pada hari ini. Dan daerah-daerah berikut tidak mencatatkan sebarang kes baru pada hari ini. Daerah-daerah tersebut ialah Kinabatangan, Tembunan, Kelabakan, Tenom, Kuala Penyu, Kota Marudu, Sipitang, Telupid, dan juga Nabawan. Dan seperti mana yang setelahnya kami nyatakan semalam, Telupid dan Nabawan adalah 2 daerah di
dalam zon hijau. Jadi kalau saya boleh simpulkan sekali lagi, jumlah kes baru 229 dengan 2 kematian dan kedua-duanya di Kota Kinabalu. Ya. Sukacita juga dimaklumkan bahawa tidak ada daerah yang bertukar menjadi zon merah pada hari ini. Tiada kluster baru direkodkan pada hari ini. Ini satu berita baik, ya. Tidak ada kluster baru. Ya. Berbanding jumlah kes yang dilaporkan semalam, perkembangan pandemik hari ini mempaparkan 8 daerah mencatatkan kes menurun. 10 daerah lagi kekal, manakala 9 daerah mencatatkan penambahan kes. Dari sudut pengkelasan zon pula, tidak ada perubahan warna dikesan bagi 27 daerah di Sabah. Artinya tidak ada zon pertukaran warna zon lah. Yang jumlah yang merah kekal merah, jumlah yang kuning juga kekal kuning. Dan seperti mana yang saya nyatakan tadi, 2 daerah yang diklasifikasikan sebagai zon hijau yaitu Nabawan, ya, dan juga Telupit, ya. Telupit kekal hijau atau satu-satunya daerah hijau di Sabah. Daripada 229 kes positif pada hari ini, 104 kes adalah berpunca daripada saringan kontak rapat, ya. 39 kes daripada saringan kluster baru dan sedia ada. Dan baru saya nyatakan tadi, hari ini tidak ada kluster baru lah. Jadi bermakna 39 kes adalah daripada kluster yang sedia ada. Saringan bergejala 39 kes, saringan komuniti 25 dan 22 kes adalah daripada pelbagai kategori yang lain. Dari segi jumlah kapasiti katil di hospital, kapasiti katil di hospital kekal 1,007 unit. Manakala jumlah katil di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah atau PKRC ialah 5,796 unit. Jadi kalau kita kira secara keseluruhan, yaitu kalau kita campurkan dengan katil yang ada di hospital dan juga di PKRC, keseluruhan jumlah katil yang tersedia ialah 6,803. Dan penggunaannya secara keseluruhan ialah sekitar 33% atau lebih tepat 32,6%. Sukacita dimaklumkan juga, bermula pada hari ini PKRC Pulakop Papar ditamatkan operasi buat sementara waktu untuk memberi fokus kepada kapasiti di Dewan Masyarakat Papar yang kini ditingkatkan sehingga 60 katil. PKRC Pulakop akan dibuka semula sekiranya ada kes meningkat. Ini bermakna salah satu daripada PKRC di Papar telah ditutup buat sementara waktu kerana kepenggunaannya atau permintaannya tidak ada, ya. Dan tumpuan diberi kepada PKRC di Dewan Masyarakat Papar, di mana kapasitinya ditingkatkan kepada 60 katil, ya. 60 katil. Dan walau bagaimanapun PKRC di Pulakop ni akan dibuka semula sekiranya ada keperluan. Jadi kalau kita tafsirkan dari segi secara positif, ini menunjukkan di daerah Papar terdapat penurunan
kes positif yang signifikan hingga hanya memerlukan satu PKRC saja untuk seluruh daerah papar. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD di Pusat Tahanan Sementara Tawau, Penjara Sendakan dan Kotas Penjara Taman Wira Sendakan bermula 6 November yang lalu dan ditamatkan dan dijadualkan tamat pada esok, iaitu 3 Disember. Sekadar untuk makluman, bagi PTS Tawau atau Pusat Tahanan Sementara Tawau, KKM telah melaksanakan sebanyak 2,613 seringan. Dan daripada jumlah seringan tersebut, 774 kes kumulatif positif telah direkodkan. KKM mengesahkan kes terakhir yang dilaporkan adalah pada 30 November yang lalu dan tidak ada lagi sampel seringan yang sedang menunggu keputusan. Manakala bagi penjara Sendakan dan Kotas Penjara Taman Wira di Sendakan, KKM telah membuat 1,890 seringan dan sebanyak 799 adalah jumlah kumulatif kes positif di kedua-dua lokaliti ini, yaitu di Penjara Sendakan dan Kotas Penjara di Taman Wira, ya. Walau bagaimanapun, KKM mengesahkan kes terakhir yang dilaporkan adalah pada 27 November dan tidak ada lagi sampel saringan yang tertunggak, yaitu sampel yang menunggu keputusan. Jadi, mengambil kira perkara-perkara yang saya telah nyatakan tadi, atas nasihat dan penilaian risiko oleh KKM, Mesyuarat Khas hari ini bersetuju untuk menamatkan PKPD di PTS Tawau, Penjara Sendakan dan Kotas Penjara Taman Wira Sendakan mulai esok 3 Desember 2020 sebagaimana yang dijadwalkan. Satu lagi tempatnya ialah di Kota Belud. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan atau PKPD di Kampung Nahaba dan Kampung Tegudan di Kota Belud. Bermula pada 20 November dan dijadualkan tamat pada esok 3 Desember. Sehingga kini KKM telah melaksanakan sebanyak 830 seringan di Kampung Nahaba dan 135 ujian seringan di Kampung Tegudan. Atas nasihat dan penilaian risiko oleh KKM, Mesyuarat Khas hari ini bersetuju untuk menamatkan PKPD di Kampung Nahaba dan Kampung Tegudan mulai esok seperti mana yang dijadualkan. Jadi, kes di Kampung Nahaba dan Kampung Tegudan ini telah mengundang beberapa rasa tidak puas hati di kalangan penduduk kerana dikatakan menjadi masalah bagi mereka untuk mengusahakan tanah itu ngetam padi kalau saya tak silap, ya. Dan alhamdulillah besok PKPD ini telah pun ditamatkan di kedua kampung dan penduduk bolehlah meneruskan kerja-kerja di ladang mereka selepas esok, ya. Kerajaan negeri juga telah menimbang semula atau menilai semula keperluan bagi kaki tangan awam yang harus berada di pejabat kerajaan. Seperti mana yang kita maklum, sebelum ini kita telah menetapkan agar hanya 30% daripada kaki tangan awam harus berada di pejabat dan selebihnya bekerja daripada rumah, ya. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri pada hari ini memutuskan bermula pada 7 Desember, iaitu hari Isnin, 50% penjawat awam negeri akan dibenarkan untuk
beroperasi atau bekerja semula di pejabat masing-masing. Bantuan bakul makanan atau food basket. Sehingga hari ini sebanyak 264,000 dan 31 bakul makanan telah pun diagihkan kepada golongan sasar. Ini laporan mengenai sekatan jalan raya, penguatkuasaan perairan Sabah, sanitasi dan hibahan umum oleh Jabatan Penerangan di bawah program Info on Wheels. Sebanyak 69 sekatan jalan raya telah dilaksanakan, melibatkan pemeriksaan 45.643 kendaraan. Daripada jumlah tersebut, 71 buah kendaraan diarah berpatah balik. Tiada tangkapan dibuat, namun 12 notis compound telah dikeluarkan atas kesalahan melanggar SOP. PDRM juga telah melaksanakan 37 hibahan melalui kereta peranda polis di berbagai lokasi. Penguatkuasaan SOP turut dilaksanakan di perairan Laut Negeri Sabah oleh pasukan polis marin yang melibatkan 57 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur dan 21 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan juga Labuan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah pula telah melaksanakan sanitasi di 4 premis di 3 daerah, yaitu Tawau, Sempurna dan Kota Kinabalu. Hibahan umum Info on Wheels Jabatan Penerangan pula yang bertujuan untuk mendidik masyarakat untuk mematuhi SOP, pengamalan 3W, mengilak 3C, dan pembudayaan norma baharu telah dilaksanakan di 114 lokasi di 19 daerah di Sabah. Hibahan dibuat dalam 5 bahasa, yaitu bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Dusun, bahasa Bajau, dan juga bahasa Iranun. Dan seperti mana yang saya telah umumkan sebelum ini, Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri menyediakan 241 buah kenderaan untuk pelbagai guna bagi tujuan membantu ataupun bantuan logistik kepada semua usaha dan juga inisiatif yang dibuat oleh pelbagai pihak bagi menangani pandemik COVID-19 di Sabah. Sekadar untuk rekod, 44 daripada 241 kenderaan tersebut digunakan untuk mengangkut pesakit, manakala 35 kenderaan digunakan untuk menghantar bakul makanan ke lokasi sasaran, dan 162 kenderaan lagi terdiri daripada pelbagai jenis bersedia digerakkan atau yang dipanggil sebagai standby untuk digerakkan bila-bila dan jika diperlukan. Tadi saya bercakap mengenai sekatan jalan raya dan saya ingin membaca kadar pemetuhan penduduk terhadap SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dikeluarkan oleh PDRM. Secara keseluruhannya atau secara puratanya, kadar pemetuhan di negeri Sabah ialah 98%, ya. Dan pecahan mengikut daerah adalah seperti berikut. Sebelum itu saya ingin mengucapkan tahniah kepada Kinabatangan, Sipitang, Kota Kinabalu dan juga Kota Belud. Tahniah kepada penduduk-penduduk di 4 kawasan ini kerana kadar pemetuhan mereka kepada SOP ialah 99%. Dan ini adalah satu angka yang cukup baik, kita bangga dan kita harapkan apabila saya membaca kadar pemetuhan ini, saya harap dia dilihat lebih sebagai memberi perangsang kepada daerah-daerah yang mana kadar pemetuhannya masih bertahap agak tidak memuaskan dan mencentuhi kadar pemetuhan penduduk di 4 buah daerah yang saya telah nyatakan awal-awal tadi. So, yang 99% ialah Kinabatangan, Sipitang, Kota Kinabalu, Kota Belud.
98,5% di Kudat dan Kunap, 98% di Beaufort, Ranau, Pinampang, Papar, Kota Marudu, Beluran, Sendakan. So Ranau melompat dari 96% kepada 98% ya. Dan ini yang saya nyatakan tadi, kalau kita baca ini bukan untuk seolah-olah membuat perbandingan dengan tujuan untuk memberi malu kepada daerah-daerah tertentu. Itu sebagai sekadar untuk peringatan diri kita sendiri, penduduk, bahwa alangkah baiknya kalau kita semua daerah, semua penduduk di daerah lain boleh mencontohi penduduk-penduduk di Kinabatangan, Sipitang, dan Kota Kinabalu, di mana tahap dan Kota Belud ya, di mana tahap pematuhan mereka sampai kepada 99%. Saya tak kata yang di bawah itu, di bawah 98 atau 99% itu tidak bagus, tapi itu menunjukkan masih ada ruang-ruang yang kita boleh perbaiki lah untuk untuk mengambil langkah bagi memaksimumkan tahap pematuhan kita kepada SOP ini. So bagi mereka yang mencapai 97%, Tuaran, Keningau, Tenem, Tabau, Lahadatu, dan Sempurna. Jadi daripada 19 daerah yang saya nyatakan tadi, kita anggap bahawa tahap pematuhan SOP itu adalah baik, dan kita harapkan daerah-daerah lain yang tidak tersenarai dalam senarai yang saya baca tadi, mengambil ini sebagai satu perangsang juga untuk mengikuti langkah sahabat-sahabat mereka di daerah-daerah yang membuat pencapaian tinggi dalam tahap kepatuhan kepada SOP. Jadi akhirnya saya mengambil kesempatan ini untuk sekali lagi untuk merayu agar semua mereka yang telah terdedah kepada sahabat mereka yang didapati positif agar segera membuat ujian COVID untuk memastikan mereka tanpa sedar menjadi pembawa kepada virus ini dan menjangkiti orang-orang tersayang atau orang-orang lain di kalangan mereka yang rapat dengan kita. Inilah laporan hari ini, dan seterusnya saya akan pergi kepada soalan yang telah dikemukakan lebih awal kepada sekretariat. Ini soalan daripada Berita Harian. Adakah PKPB yang berakhir 6 Desember ini akan disambung? Kerajaan sedang meneliti perkara ini dan berbagai aspek termasuk aspek ekonomi dan situasi semasa kes jangkitan dalam beberapa hari yang mendatang ini akan diambil kira. Ya. Kementerian Kesihatan Malaysia menerusi Jabatan Kesihatan Negeri Sabah membuat penilaian dan analisa mengenai situasi semasa COVID dan memberikan nasihat berhubung perkara tersebut kepada kerajaan negeri. Keputusan sama ada untuk melanjut atau menamatkan PKPB atau melaksanakan sebarang bentuk langkah kawalan yang lain akan mengambil kira kepentingan semua sektor tertaluk kepada nasihat KKM dan Majlis Keselamatan Negara. Sehubungan dengan itu, kerajaan berharap agar semua rakyat terutamanya penduduk di kawasan PKPB dapat bersabar menunggu pengumuman rasmi kerajaan berhubung dengan perkara tersebut. Dan seperti mana yang saya nyatakan tadi, kerajaan merayu agar semua pihak terus mematuhi segala arahan pihak berkuasa serta SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi mengakang penularan COVID-19. So jawapannya ringkas saja. Beberapa faktor-faktor sedang diambil kira setiap hari oleh KKM melalui Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Dan kerajaan akan mengambil keputusan berpandukan kepada perkembangan faktor-faktor yang relevan kepada keputusan sama ada meneruskan atau sebaliknya.
Jadi bukan satu keputusan yang mudah, terus terang saya katakan, ya. Kalau kita ambil statistik dalam beberapa hari ini, kita masih di bawah, kita atau statistik kita masih 3 angka, ya. 3 angka. Saya baca bermula pada 27, ya. 441, saya itu pergi kepada 476, lepas itu 290, pergi kepada 226 atau 326, balik kepada 267, dan hari ini 229. Jadi seperti mana yang saya telah umumkan sebelum ini, dia macam yoyo, sekejap turun, sekejap naik. Kalau ada kluster baru, dia akan naik. Kalau kluster itu tidak menghasilkan jumlah mereka yang positif dalam jumlah yang ramai, kita stabil. Dan kalau tidak ada kluster sama sekali, kita akan turun. Begitulah tren yang sedang berlaku di Sabah. Tetapi terus terang saya katakan, kita masih dalam lingkungan yang dianggap bahaya. Ini terus terang saya katakanlah. It's a 3 figure, 3 angka. Dan ini bukanlah satu jumlah atau angka yang memberi kita keselesaan. Saya ingat semua pihak haruslah melihat dan melihat statistik ini sebagai satu isyarat bahawa kita masih perlu untuk memastikan semua penduduk mematuhi SOP. Ya. Daripada New Straits Times, adakah kerajaan negeri mempertimbangkan untuk membelikan aktiviti pendakian Gunung Kinabalu? Memandangkan hiking dan diving juga telah dibenarkan. Kerajaan negeri melalui Taman-Taman Sabah sedang bersiap sedia untuk membuka semula pintu taman secara berperingkat kepada pelawat tempatan dengan pelaksanaan SOP ketat bermula pada 7 Disember. Aktiviti pendakian Gunung Kinabalu juga akan dibuka secara berperingkat bermula pada 7 Disember. Sebagai permulaan, kapasiti jumlah pendaki yang dibenarkan adalah tidak melebihi 50% berbanding jumlah kapasiti pendaki yang dibenarkan sebelum PKP dilaksanakan. Jadi, Taman-Taman Sabah atau Sabah Park sedang dalam peringkat untuk menentukan SOP yang akan digunakan pakai apabila pendakian atau aktiviti pendakian dibenarkan. Dan secara prinsipnya ialah mereka hanya akan menetapkan 50% pendaki pada setiap masa, dari 50% daripada kapasitinya pada satu masa. Saya tak pasti berapa kapasitinya sekarang, tetapi kapasiti penuhnya bergantung kepada jumlah bilik yang ada di sepanjang pendakian gunung tersebut. Ya. So 50% daripada jumlah pendaki. Ini bermakna di tempat tinggal sepanjang pendakian tersebut juga akan memastikan cuma 50% tempat tinggal itu dapat digunakan. Tetapi kita tunggu pengumuman lanjut daripada Taman-Taman Sabah mengenai SOP yang akan dilaksanakan apabila pendakian dibenarkan secara rasminya. Code Blue bertanya, how long an average contact tracers take to identify close contacts in hotspot area like Kota Kinabalu? It was reported that contact tracers are having problem in the Klang Valley with contact tracing due to the overwhelming of cases. I think there are two ways of looking at it. One is the number of cases, and then two is the population number. Yeah. So that's where the challenges of contact tracing is actually. Yeah. Anggota Barisan Hadapan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah di semua daerah berusaha sedaya upaya untuk menjajaki kontak rapat atau close contact tracing
kepada kes positif. Sebaik-baiknya pada hari yang sama, kes positif dilaporkan. Pencarian kontak rapat dilakukan sama ada melalui pencarian secara fizikal di lokaliti tempat tinggal kontak rapat ataupun melalui talian telefon. Kontak rapat yang telah dikenal pasti dan dihubungi akan diarahkan untuk tampil membuat saringan pada hari yang sama ataupun seliwat-liwatnya pada hari berikutnya. Bagi kontak rapat yang sukar dikesan, terutama di kalangan warga asing, akan mengambil masa beberapa hari untuk dijajaki. So, what they are doing is that they try to trace the close contact within the same day when a case is reported. Yeah. So, for instance, if I am found to be positive today, they will do immediately a contact tracing exercise within the same day. Meaning to say that if I am found to be positive now, then tonight, the same night, they will proceed with contact tracing. Of course, it looks easier than done. Because as I was saying earlier, when you are talking about a place with so many, with a population, when the population is huge, then obviously it takes a longer time. Yeah. Because if they know the contact number, because what they will do is that they will ask me who are the person that I have whom I have a close contact within the prescribed time that I was reasonably presumed to have what do you call it, to be carrying, yeah, to have close contact with them. So I'll give the name. If possible, if I have their telephone number, I will give their contact number. If I don't have the contact number, I'll give their address. So that's where the contact tracing starts. Yeah. Of course, if it involved foreigners or undocumented aliens, that would obviously take much, it will be a bit more challenging. Because we won't know, unlikely we won't know where they are staying, but nevertheless, contact tracing exercise will proceed, and hopefully we will be able to get them. But of course, in this case, it will take a much longer time. Satu lagi soalan daripada Code Blue. Will the Sabah government consider training volunteers for contact tracing, considering the MOI staff is already overwhelmed in Sabah? Jawaban kita, aktiviti siasatan di lapangan termasuk pencarian kontak rapat merupakan kerja-kerja yang memerlukan kepakaran dan latihan khusus jangka panjang yang perlu dilalui oleh semua pegawai perubatan, paramedik, dan penolong pegawai kesehatan persekitaran yang bertugas di unit kawalan penyakit. Para sukarelawan yang mempunyai latar belakang dan latihan dalam siasatan dan kawalan penyakit boleh membantu dalam aktiviti siasatan dan pencarian kontak. Walau bagaimanapun pada masa ini, bantuan sukarelawan adalah lebih diperlukan dalam aktiviti saringan dan penjagaan penyakit. Penjagaan pesakit, minta maaf. So, the issue of training volunteers for contact tracing is somewhat, it's not something that is very easy. Yeah? I mean, it's not as simple as that. I think they will have to have some basic knowledge, yeah, on certain things that qualify them or to allow the MOIs to allow them to get involved in contact tracing. But at this point of time in Sabah, we need volunteers more in terms of screening and carrying patient rather than contact tracing. Yeah. Number 3 from the same questionnaire, Code Blue. Do you expect the Sabah
COVID-19 outbreak to last until New Year. There's still three digits reported in Sabah along with new clusters. To be honest, this is something that we cannot answer. Yeah? It's very unpredictable. I mean, the number says it all. Today we have a lower number, and then tomorrow we don't know what's going to happen, whether it's going to be another big number or it's going to drop further. So this is a question that I think, honestly, nobody can predict. Yeah. So the issue of whether it can last for a month, a year, or 2 years is something I think we will have to see as we have to see the progress of our effort in our war against COVID. As they say, we'll cross the bridge when we come to it. Meaning, in view of the fact that it's so unpredictable, it will be difficult for me to give you a specific answer whether of how long the whole exercise will take. Personally, and all of us, I think, would like to believe that it's going to be a very short time from now. But again, there's no guarantee that it will be short. All I can say is that it's an open warfare. We know there's a virus, but the virus is so small that it's difficult to determine where our enemy is. And, you know, the virus is something that the medical fraternity are still trying to determine its exact compositions or rather features. Yeah? So it may take a bit of time. But the point is, I think that's the hope of everyone, is that we hope that as we go along, we'll know more about the virus. And when we know more about the virus, perhaps it will be easier for us to put up a strategy that will shorten the time spent or the lifespan, or rather we shorten the time that it may take in order to win against this war. So my answer is, the response from the medical department is this. Situasi jangkitan COVID-19 di negeri Sabah menunjukkan tren yang menurun sejak 5 hari yang lepas. Tetapi mungkin juga akan meningkat lagi. Exactly what I was saying, ya. Wabak COVID di Sabah tidak dapat dijangka bila akan berakhir. Dan kemungkinan akan berlanjutan sehingga tahun hadapan. Walau bagaimanapun, rakyat Sabah dinasihatkan supaya tidak leka dan terus patuh kepada peraturan-peraturan PKPB dan sentiasa mengamalkan norma baharu dalam amalan hidup seharian untuk mengelak jangkitan baru daripada berlaku. Diharapkan dengan kesedaran dan kerjasama dari segenap lapisan masyarakat, negeri Sabah akan dapat menurunkan rangkaian jangkitan COVID-19 dalam masa terdekat. So ultimately, I think it's incumbent upon everyone to follow the SOP. It's not something that is easy to achieve, but nevertheless, with all the strategy that are put in, all the strategies that the MOH is taking, it is incumbent upon everyone in Malaysia, including those in Sabah, to take upon themselves to realize that finally, it is us, we, the people, need to work with the health authority in order to win the war against COVID. So, in short, we pray and we hope that it's going to be a short period of time to overcome this COVID, but at the same time, I think we should be ready for long haul. Nobody can really predict how long it's going to be, the war is going to be. Yeah. Number 4, soalan daripada penanya yang sama. What is the total Sabah COVID cases from October the 1st to December the 1st? The breakdown according to race, nationality, age, including breakdown from below the age of 18, below or 12, or even below 1. Gender breakdown of COVID and death due to COVID. Before I answer these questions, I don't know for what purpose you want these answers, but
honestly, when you talk about racial composition or what do you call this, according to races, is something that I'm sorry. I'm just saying this in a friendly way. Normally, Sabahan don't categorize things according to races. For us in Sabah, all are equal. Whichever race you are in, whichever ethnic group you are in. So when I read this, it's not for the purpose of categorization of races, but merely by answering the question that has been posed to me. Yeah? But in general, as a matter of, it's something that is being Sabahan, we don't see or talk things in terms of race, either or religion. For us in Sabah, we are all Sabahans. We are the same. We don't talk about race or religion. So when I read this, I assume it's only for scientific purposes and nothing else. Jawapan saya, dalam tempoh 1 Oktober 2020 hingga 1 Disember 2020, negeri Sabah telah melaporkan 27.043 kes positif. 21.562 orang atau hampir 80% merupakan warga negara. Manakala 5.481 atau lebih kurang 20% adalah bukan warga negara. 15.343 orang atau 56.7% adalah laki-laki. Manakala 11.700 orang atau 43.3% adalah wanita. Daripada jumlah ini, 5.909 orang berumur di bawah 18 tahun. Kanak-kanak di bawah 12 tahun adalah seramai 3.478 orang. Dan 234 orang adalah di bawah umur 1 tahun. Sebanyak 214 kematian COVID telah dilaporkan. So, unfortunately, I cannot give you a breakdown in terms of race. I think the last thing that we want to do in Sabah is a racial, what do you call this, profiling. We don't work that way. Soalan nombor 5, from October the 1st to December the 1st, how many were brought in dead? Has been reported during this period. I think we have answered this before, but nevertheless, I'm going to answer it again. It's 91. Yeah? They call it BID, brought in dead. So begitulah jawapan saya pada beberapa persoalan yang telah dikemukakan. Dan kalau ada soalan-soalan lain, dipersilakan. Ya. Hello, Datuk. Yeah. Yeah, Datuk Olivia here from NST. From? NST, New Straits Times. Ya, apa yang di belakang tu? Macam bergaduh orang di belakang sana tu. Dah lah, baik. Okay, yes, please. Yeah, okay. Datuk, just now you mentioned yang 50% of the government servants have to be at the office. Is there any specific syarat-syarat for them to come, and then who should come, who shouldn't yes. come in? Oh yes, even civil servants are not exempted from all the SOP. Yeah, 50% we have to report for duty on the 7th or after the 7th or so, but they will still be subject to the various SOPs that are in force. Don't forget, we are still under PKPB. Yeah. Okay, ada lagi? Thank you, Datuk. Datuk. Yes. Syikin dari Sinar Harian, Datuk. Wah, Syikin, apa tu? Berkaitan PKPB tadi yang soalan daripada Berita Harian, walaupun Datuk cakap mengikut penilaian daripada keadaan kes kita kan, tapi seolah-olah Datuk menggambarkan bahawa PKPB ni macam mau dilanjutkan juga sebab kita punya kes pun 3 angka setiap hari. Dan kalau betul dilanjutkan, adakah macam ada cadangan untuk longgarkan syarat seperti rentas daerah? Itu macam saja, tapi tidak semestinya kan kah? Itu cuma macam. Kadang-kadang macam tu tidak betul juga kan jadi.
Tapi kalau saya seolah-olah macam, itu bermakna keadaan kita masih serius lah. Artinya adalah tidak bertanggung jawab kalau kita berhentikan sesuatu yang kita nampak secara jelas bahwa masalah itu masih berada di situ dan belum dapat diatasi. Tetapi saya tak mengatakan tidak akan, karena jangan lupa ini PKPB bersyarat ya. Banyak perkara yang kita boleh ubah sesuai. Syarat dia boleh kita longgarkan dan sebagainya. Jadi harapan saya Syikin ialah mudah-mudahan lah. Kalau keadaan terus bertambah baik, syarat itu kita boleh longgarkan lah. Jadi walaupun PKPB nama dia sahaja, tapi kita boleh katakan PKPB yang lebih longgar. Inilah. Tapi kalau macam tu susah bercakap lah. Ya. Okey Datuk, thank you. Kalau tidak ada lagi bagus juga kan enggak? Jadi saya andaikan semua pihak telah pun berpuas hati dengan soalan dan juga jawapan yang saya beri. I know some of the answer that I give may not be your liking. But I need to emphasize from the beginning here that I think we need to be clear the premise of which we are working in Sabah, which we are operating. And the premise is very simple. We try not to see things in evaluating based on race or even religion. It's a scientific evaluation. I mean, that is a fact for COVID, yeah, and it should stay as such. Yeah, no race unless it is absolutely necessary for scientific purposes. And that's it lah. We try to make ourselves look as Malaysian as possible. Terima kasih. Jumpa pada hari Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.